Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah dapat bersiaran lagi. So hari ni simple je nak kongsi tentang 10 jenis buah yang terbaik untuk ibu hamil. Okey, dan kenapa saya selalu tekankan tentang pemakanan kepada ibu hamil ni sebab saya rasa ia adalah permulaan untuk memberikan zat yang terbaik untuk bayi. Jadi perlu diamalkan seawal dalam kandungan, sebab kalau kata ibu tu dia nak bagi makanan yang terbaik, bayi kena tunggu sampai 6 bulan baru dia boleh makan kan. Jadi dalam kandungan dia masih dia lagi hendak perlukan khasiat. So a lot of kebaikan boleh datang daripada buah. Dan kadang-kadang ibu ni dia confuse bila kita makan buah tu, kita ingat semua buah baik, tapi sebenarnya mengikut keadaan kesihatan ibu dalam semasa dalam hamil, ada yang ibu ada masalah kesihatan, so mungkin sesetengah buah itu perlu ditinggalkan dulu sebab mungkin contoh ya, buah yang mengandungi banyak kandungan gula, dan juga ada juga yang banyak kandungan lemak lah dan sebagainya. So buah pun kena tengok juga. So saya ada video saya kongsi. So mari kita tengok sekejap ya. Okey.
Alright, so tu je, simple. 10 jenis buah yang baik. So of course sebab video ni daripada luar negara, jadi buah-buahnya ialah buah-buah apa orang kata buah-buah import lah. Tapi ada juga yang kita boleh dapat di orang kata buah-buah tempatan. Okay, so buah yang pertama ialah cherries. Cherries ni kandungan tinggi vitamin C. Tapi kalau puan tengok cherries ni pun dia macam warna dia merah tu. So dia banyak kegunaan dia untuk menyalurkan sel darah merah kepada bayi melalui plasenta. Okay, so satu ialah cherries lah. Okay, kedua ialah watermelon. Kalau kita tengok watermelon is 99% water. So kegunaan dia untuk mengatasi kita punya bengkak air dan sebagainya. Kan, so and then watermelon ni memang kandungan air dia sangat tinggi. So dia boleh mengekalkan fluid dan juga moisture dan juga balancekan temperature ibu tu. Sebab kan kita kata kalau dalam hamil tu kita sentiasa rasa hangat kan, sebab kita ada baby yang suhu dia sama dengan suhu manusia biasa. Okay. Kemudian strawberry pun kita tengok juga dari segi warna dia merah. So kalau biasanya kalau warna merah ni, buah warna merah ni, strawberry, buah delima, buah cherry, watermelon, dia berkaitan dengan pembentukan sel darah merah juga. Okay, so strawberry dia kaya potasium dan sangat diperlukan ya untuk pembesaran tulang bayi. Okay, kemudian kita ada grapes, buah anggur. Kalau grapes tu, buah anggur tu dia memang kaya dengan gula semula jadi dan juga dia ada banyak vitamin dan mineral dalam buah tu. Okay, so sangat bagus untuk ibu yang dalam sedang hamil. Okay. Kemudian orange. Orange memanglah vitamin C. Orange senang lah kita memang boleh dapat. Actually semua buah ni memang senang kita boleh dapat. Okay. So orange sangat tinggi kandungan vitamin C dia. Okay. So vitamin C kita tahu dia membentuk imun untuk melawan penyakit dan sebagainya. Okay. Alright. Kemudian avocado. Avocado juga ada banyak vitamin dan juga minerals, okay, dan juga dia ada satu bahan yang dinamakan choline yang sangat sesuai untuk membantu perkembangan otak bayi. Supaya bayi ni dia punya sensors dia orang kata fully develop. Okay, so avocado pun senang juga didapati lah. Okay, alright. Kemudian apple macam kita tahu lah, apple ni kat mana-mana pun boleh dapat. So apple merah ke apple hijau ke, I think itu secondary lah. Tapi sebenarnya pernah dengar kan kita cakap an apple a day keeps the doctor away. So dalam sebiji apple tu terlalu banyak vitamin dan mineral untuk mencegah daripada mudah mendapat penyakit. Right? So apple memang common lah. Memang I think senang nak dapat dan mudah lah. Okay. Alright. Kemudian guava ataupun jambu batu. Okay. This one is memang boleh orang kata local pun ada kan. Boleh cari dekat local market dan sebagainya. So buah jambu putih lagi tinggi kandungan vitamin C daripada orange sebenarnya. Okay, so bagus untuk ibu hamil ambil kerana tinggi kandungan vitamin C. Jadi lagi tinggi daripada buah orange tadi. Okay, kemudian kita ada kiwi. Okay, kiwi dia punya property dia bagus untuk membantu bahagian pernafasan dan sebagainya. Okay. Dan akhir sekali ialah banana. Banana ataupun pisang memang kat mana-mana pun boleh dapat banana atau pisang ni. So dia banana ni superfood tau. So sebiji pisang tu banyak kalsium, banyak minerals, banyak vitamin, tapi juga tinggi gula. Okay, so biji pisang tu sama kan kalori dia dengan makan sepinggan nasi kan dikatakanlah. Okay, so jadi banana sangat tinggi vitamin dan kandungan potasium. So mungkin boleh ambil sehari sekali. Okay, jadi hidangan untuk buah-buah ni kena ambil sekurang-kurangnya dua bentuk hidangan sehari. So dua bentuk tu mungkin satu biji sebiji pisang dan juga sebiji apple contoh. Okay, so kalau buah tu terlalu tinggi kandungan gula dia, kita kena
makan sparingly lah, tidak boleh makan banyak sangat, okay, because ibu hamil banyak yang ada yang common lah GDM dan juga orang kata tekanan darah tinggi. Okay, so kena tengok yang itu. Tapi kalau yang H below ke apa ke, so better ambil buah banyak sebab buah banyak supply minerals dan vitamin untuk mencegah ibu dari cepat sakit sepanjang tempoh kehamilan. Sebab tempoh kehamilan kita panjang 9 bulan 10 hari. So kena ambil makanan dari pelbagai bentuk dan buah adalah sangat digalakkan. So buah ni kita source buah ni untuk vitamins, minerals dan serat. Kan, so memang tak boleh tinggal lah. In fact kalau kata kita nak kudapan pun, kita ambil buah sebagai kudapan adalah satu snack yang sihat dan juga dia tidak menggemukkan lah. Sebab kalau kita ambil yang berasaskan karbohidrat tu, kalau kita tak guna, dia akan disimpan menjadi lemak. Okay, kalau kita ambil pastries, kita ambil brownies, cookies, dia shoot pula gula tu, kan spike gula tinggi, juga jika tidak digunakan ataupun tidak dibakar, disimpan sebagai lemak. Okay, so boleh ambil buah. So is suggested yang daripada video tadi boleh tengok sebab kalau perempuan ketinggalan, so just tengok live ni dan boleh source balik video tu. So dekat situ 10 buah yang terbaik untuk ibu hamil ialah buah cherry, buah tembikai. Tembikai sangat senang nak dapat, okay. Strawberry, grape, anggur, orange, avocado, apple, jambu batu, okay, dan kiwi dan juga pisang. So ni memang bagi saya bukanlah untuk ibu hamil je kan, untuk ibu yang cuba hendak hamil, untuk ibu yang dalam pantang, untuk ibu yang menyusu, so boleh ambil juga. Okay, cuma tengok keadaan kesihatan dekat mana puan berada. Jika puan sihat, boleh ambil. Tapi jika ada kencing manis ataupun hypertension kan, kena tengok mana yang boleh ambil, mana yang tak boleh ambil. So I sentuh tentang buah 10 jenis buah untuk yang terbaik untuk ibu hamil ni adalah untuk mengekalkan kesihatan sepanjang kehamilan. Okay, so dia adalah sumber mineral dan vitamin yang sangat mudah didapati. Okay, so selalu yang kita fahamkan kita ambil supplements dan sebagainya, tapi sebenarnya kalau kita ambil buah, kita just takut tak cukup je, baru kita pergi kepada suplemen. Sebab tu nama dia suplemen, iaitu makanan tambahan. Dia tak boleh kata makanan tambahan itu adalah makanan kita. Okay, so kalau kita ambil daripada real food, okay, so lepas tu baru kita rasa macam ada benda lagi yang tak cukup sebab memanglah kan makanan-makanan tu disediakan mungkin tak segar, zat dia dah tak ada dan sebagainya. Okay, so if that said, so buah ni dia punya simple dia satu lagi sebab boleh makan macam tu je lah, maksudnya dah boleh makan lah, you don't have to, kita tak payah nak siap-siap prepare masak and all that. So memadai kita basuh bersih-bersih menggunakan orang kata pisau dan papan pemotong yang bersih kan. So puan dah boleh terus makan. So it is so simple. Sebab tu dia jadi hidangan ringkas tapi dia sangat berkhasiat. So I think kita boleh cuba adapt kita cuba orang kata pergi kepada tabiat makanan yang baik lah, especially untuk ibu hamil kerana dia hendakkan nutrisi daripada buah tu dan juga nak bekalkan khasiat kepada bayi. Okay, so I think itu saja perkongsian saya, a bit simple. So I nak kongsi tentang, okay sekejap ya. Okay, right, so saya nak kongsi tentang terbaru daripada kami ialah khidmat penghantaran makanan berpantang. Okay, khidmat penghantaran makanan berpantang ni adalah untuk makan tengah hari dan makan malam. Okay, sekejap ya. Okay, so
Hikmat ni disediakan untuk memudahkan ibu dalam pantang sebab kita tak nak masa kita terlalu banyak di dapur. Satu. Kedua, kita merenyah lah kat dapur ni. Kita gunakan otot-otot kaki dan sebagainya, sedangkan waktu dalam pantang tu kita perlu berehat sepenuhnya. Bukan sebab kita nak manjakan diri, bukan. Sebab kita dah guna banyak tenaga membawa kandungan sepanjang 9 bulan. I think it's an extra of between I think, to be fair, 10 ke 15 kilo ekstra berat kan, tambahan berat waktu dalam hamil, lepas tu nak melahirkan lagi, kemudian nak berpantang dengan luka dan sebagainya. So I think kadang-kadang kita rasa macam kita pun tak boleh nak merenyah banyak sangat, dan orang tua pun memang banyak pesan, janganlah nak buat kerja rumah dalam pantang kan. So kerja rumah apa, kadang-kadang kita rasa benda tu biasa, tapi sebenarnya kalau kita tak pulih lagi, jangan kalau boleh. Okay, contoh vacuum rumah, sidai kain kat luar, okay. So benda semua guna otot kaki. Jadi kalau kita rasa kita ada banyak sangat masa spend dekat dapur, so bila masa kita nak rehat? Jadi kita cuba approach pelanggan, lebih baik ambil servis makanan berpantang. Jadi kita biarkan hal makanan ini diuruskan dan kita boleh tengok bayi dan juga diri kita. Okay, so servis makanan berpantang apa beza dengan yang ada kat luar? You boleh je panggil siapa-siapa untuk hantar makanan. So make sure kaedah masakan dia adalah kaedah masakan yang sihat, seperti panggang, seperti rebus, seperti kukus. Jadi bila kita kata kaedah makanan yang sihat, jadi kita dah kurangkan contoh bahan-bahan perasa kan, semua dah tak ada dah tambahan-tambahan tu, because it's not needed sewaktu ibu tu sedang hendak memulihkan badan dia. Okay, so tu yang kedua. Yang ketiga, okay, kita pun nak uruskan diri kita sebab dalam pantang kita ada banyak trip pergi toilet. Okay, kita ada banyak trip nak pergi toilet. So in between kita jaga baby, kita menyusu, nursing kita nursing baby, and then kita nak perah susu, kita nak a lot of things kan. So for some people dia, dia nak berurut dan sebagainya, jadi tak sempat. So a lot of my Chinese friends memang awal-awal lagi dia akan ambil dulu catering makanan berpantang style Chinese lah, sebab dia tak ada masa nak buat benda tu. Okay, so dia boleh tumpukan kepada pemulihan diri dia dan juga kepada bayi yang comel tu. Bayi tu dia orang kata feed on demand kan, bayi tu poop, bayi tu perlu dibersihkan, that. So saya rasa itu lagi satu pengalaman yang boleh dinikmati daripada duduk kat dapur lah. Okay, so macam tu lebih kurang. Tapi bila kita dah sihat tu tak ada masalah. Cuma saya cakap mungkin kita punya fragile tu dalam tempoh selepas bersalin kan, mungkin 3 ke 4 minggu ataupun maksimum 6. Cuma ada orang buat lebih tu dia memang bernasib baik lah. Okay, so itu dia punya tujuan dia. So why not just resort to servis pemakanan berpantang yang dihantar, jadi kita tak payah nak fikir benda tu semua. Tapi servis ni memang untuk kawasan Lembah Kelang sahajalah. Okay, right. So itu pesanan pertama saya. Okay, so hari-hari saya akan ceritakan tentang makanan dan saya nak relatekan dengan servis terbaru kami sebab kami dapati satu ibu susah hati kalau dia tak dapat makan yang betul pengambilan kalori dia. Jadi jangan susah hati lagi dah sekarang. Okay, so kedua, nak pergi cari barang, nak beli online apa semua tu, kadang-kadang kita nak detox digital lagi kan, jadi tak sempat. Okay, so mungkin recommended 14 hari or 28 hari or 44 hari, whatever it is. Okay, for the sake of healing lah, membantu memulihkan. Ketiga ialah kita pun tak susahkan orang. Okay, so delivery datang kan, dia tak susahkan, mungkin husband dah rushing, nak kena pergi kerja dan sebagainya. So let that be taken care by the experts. So kita pun, hati pun orang kata tak bimbang. Okay, so itu untuk servis penghantaran masakan berpantang kami lah. Okay, so yang kedua pesanan dia ialah tentang vaksin. Orang duk heboh-heboh sekarang ni apa semua. Saya berpendirian macam ni tau. Saya dengar banyak benda, tapi saya melihat kepada keperluan. Okay, keperluan sebab COVID ni akan sentiasa dengan kita dah.
Once dia dah terjadi, dia dah memang sentiasa dengan kita kan. So why not kita sama-sama tingkatkan immune sistem badan melalui pemakanan, juga pengambilan vaksin, dan ada vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan menyusu. Okay, so insyaAllah kita doakan supaya semua orang diberikan vaksin ini untuk sama-sama kita melawan ancaman COVID-19 ni. Okay, bagi saya saya memang pro to modern science lah. Okay, so sebab itu adalah protokol di mana-mana negara pun. Okay, right. Ketiga ialah muat turun ibu percuma di pantangplus.com. So ibu percuma kami yang pertama bertajuk panduan pemakanan semasa hamil. So ni sangat sesuai lah, sangat relevan lah dengan apa yang puan-puan sedang alami ni. Saya tahu di musim PKP ni ramai yang katanya terhamil, contohlah. Okay, katanya yang terhamil. Alhamdulillah direzekikan, so kita jaga baik-baik kandungan kita. Okay, so some people sangat susah nak dapat anak, bertahun-tahun lamanya menunggu. Okay, for some people cepat pula. Jadi benda ni tak sama dengan semua orang, tapi apabila kita sudah hamil, itu adalah tanggungjawab untuk menjaga kandungan itu sampai selamat dilahirkan. Okay, so I think itu saja from me. Okay, so boleh chat dekat saya punya website untuk dapatkan apa-apa maklumat, okay, berkaitan dengan package ataupun berkaitan dengan makanan, okay, dan juga untuk apa-apa maklumat yang relevan dengan keadaan puan sekarang. So saya mohon undur diri dulu dan I would like to request, okay, untuk ibu-ibu keep mendoakan kepada semua ibu supaya dipermudahkan semua urusan, okay, yang nak bersalinnya, yang nak berpantangnya, yang nak hamilnya, nak menyusunya. Alright, kemudian kita perlu bekerja, jadi dipermudahkan urusan, ada orang menjaga anak-anak kita dan sebagainya. Mohon ibu-ibu yang sedang hamil, saya mohon doa inilah daripada ibu-ibu yang sedang hamil, kerana ibu yang sedang hamil ni doa dia tak dihijab dengan Allah. Okay, so mohon doakan keadaan COVID ini berlalu segera, dan juga PKPD kita ditamatkanlah macam tu. Okay, so mohon keselamatan untuk semua, sebab kita sangat terjejas dengan sekatan untuk melakukan aktiviti perniagaan. So I memang minta ibu-ibu hamil minta tolong doakan semua orang, minta tolong doakan Malaysia, minta doakan untuk semua orang, untuk mereka yang sedang berjuang dengan COVID dan sebagainya. Okay, so saya minta maaf jika saya ada terkasar bahasa, tersalah kata dan sebagainya. So thank you so much for watching. So insyaAllah kita jumpa lagi. Sementara itu take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.